What's up, gang? Allah. Hai, nama aku Muhammad Azim and welcome back to my YouTube channel. So basically apa yang aku acah-acah mula tadi, inilah dia salah satu monument yang aku buat. Tak adalah monument. Inilah dia salah satu Lego yang aku berjaya hasilkan lah. Kalau korang tengok video aku sebelum ni, yang aku beli Lego tu, inilah dia. Mula aku rasa macam nak buat menara. Lepas tu aku terus macam nak tambah tangga, nak tambah tepi dia. Lepas tu semua jadilah macam ni. Jadi macam pagoda. Ini salah satu lah, ada lagi 2-3. Okay, ni kita letak tepi. Hari ni aku tak nak cerita pasal pagoda, aku tak nak cerita pasal Lego ke. Hari ni aku nak cerita pasal Korea. So basically aku nak cerita pengalaman aku dengan adik-adik aku pergi bercuti ke Korea pada Januari 2018. Aku akan ceritakan tempat yang aku pergi, macam mana culture diorang, macam mana makanan diorang dan apa-apa yang aku nak cerita nantilah. Korang tengok je lah. So kita orang decide 5, which is aku, kakak aku nombor 2, kakak aku nombor 3, abang sulung aku dengan kakak ipar aku. Kita orang pergi berlima sebab mak ayah aku tak nak ikut, sebab diorang macam diorang tak larat jalan. Lagi satu, masa kita orang pergi tu peak season untuk winter, so macam sejuk lah. So kita orang pergilah berlima pada 10 hari bulan, flight kita orang sampai dekat Seoul. So antara tempat-tempat yang kita orang pergi ialah macam karangan Nami Island. Nami Island ni aku paling suka sekali lah masa sepanjang aku kat Korea, sebab tempat dia memang cantik gila. Lepas tu kalau korang tahu cerita Goblin ada berlakon kat sini. So tempat-tempat ni memang cantik lah, sebab ada satu jalan tu, satu lorong lah. Lepas tu ada pokok-pokok besar kat tepi-tepi dia. Tu memang lawa gila ambil gambar. Lepas tu ada dekat satu jalan tu ada lampu-lampu bulat-bulat kat atas dia semua. Memang lawa gila tempat ambil gambar. Kalau nak pergi dekat Nami Island tu kena naik satu ferry ni. Sampai kat Nami Island tu memang ramai gila orang lah. Tapi situ memang worth it lah kalau nak pergi. Kalau pergi Korea wajib kena pergi Nami Island. Aku rasa setiap season pun mesti ramai orang kat situ. Lagi-lagi kalau spring, time musim bunga memang ramai lah. So dekat situ ada anak-anak kat sana semua jinak-jinak. So macam dia nak dekat dengan orang kan sebab nak makan. So kebetulan kita orang time tu bawa roti dari Malaysia. Nak bagi kat anak tu, anak tu makan. So kita bagilah macam tu. So kita orang dibawa ke Pyeongchang Ski Resort. Kita orang tidur dekat situ satu malam. Sebelah resort tu betul-betul tempat ski. Lepas tu keesokan paginya kita orang pergi main ski kat situ. Nak main ski sebenarnya dia bayar lain lah. Tak silap aku seorang ratus-ratus juga kot. Tapi kita orang tak pilih untuk main ski. Lagi satu sebab time tu lah baru nak belajar, time tu lah baru nak main dan tak sempat. Satu kejap je. So kita orang decide untuk main snow dekat situ je lah. Dia punya sejuk je time tu. Time kita orang tengah main snow tu, dia punya sejuk sampaikan phone aku tengah rekod ni pun, phone aku dia mati sendiri sebab terlampau sejuk. Jarang orang dengar macam tu kan. Selalu phone mati sebab terlampau panas lah. Tapi phone aku mati sebab terlampau sejuk. Dia lah cuaca sejuk satu. Lepas tu angin dia pun sejuk juga. So macam pergerakan kau terbatas lah. So nak main dia seronok dalam masa yang sama macam sejuk. Tapi excited je lah main ais tu semua. So pengalaman tu memang tak dapat dekat Malaysia lah, melainkan kalau kita pergi ke negara-negara winter yang lain. So antara tempat yang kita orang pergi juga, kita orang pergi dekat kilang cheese. Dia buat cheese tu homemade. So macam kita boleh buat cheese tu sendiri dekat situ. Dia bukan kilang tau, dia macam warehouse lah, macam rumah orang. Lepas tu depan tu tempat buat cake cheese. So dia tunjuklah cara-cara dia buat. Lepas tu lepas dia orang buat tu, dia suruh kita buat pula. So dia bahagikan setiap meja, satu meja satu family. So kita orang 5 orang buat cake cheese tu lah. Lepas tu dia letak hiasan bunga atas tu. So dia orang makan dengan keropok dengan jam strawberry. Dia orang kata sedap. So kita orang makan lah, so sedap lah. Kita orang belajar perkataan baru sedap dalam bahasa Korea ialah macam saya. Masa dekat warehouse cheese tu, aku ada masuk tandas diorang tau. So masa aku masuk dalam tandas tu, aku tertarik dengan satu benda dekat atas kepala aku, which is benda tu heater. Tapi dia bentuk macam kipas, tapi dia warna merah. Aku rasa macam dahsyat lah, macam first time aku tengok kan. Rasa macam teruja lah. Sebab kalau kau pergi Korea ni kan, kalau time waktu winter, kat mana-mana je mesti wajib kena ada heater. Macam singgah R&R ada heater, semua tempat ada heater lah. Bukan heater macam kita masak air tu. Itu heater air, ni heater macam untuk pemanas badan lah. Sebab tempat winter kan, sejuk. So macam kau singgah mana-mana je, kau wajib pergi dekat heater dulu. Kalau aku sendiri, aku memang wajib pergi dekat heater tu. So ada perbezaan lah antara heater Korea dengan heater Malaysia. Kalau kat Korea, kita cari heater. Tapi kalau kat Malaysia, heater cari heater. Itu bukan haters ke? Kau kenapa ni?
Lepas tu dah habis 2 hari dekat luar pada kawasan Seoul. Hari ketiga tu kita orang start dah masuk kawasan Seoul. Dekat Seoul ni bandar lah kalau kiranya. Kalau macam kat Malaysia ni Kuala Lumpur, macam tu lah. So sampai kat Seoul, antara tempat yang kita orang pergi ialah Gyeongbokgung Palace. Kat Gyeongbokgung Palace ni tempat istana-istana yang dah lama, so dijadikan sebagai museum. Kalau kat Malaysia ni macam istana negara yang dekat jalan apa yang dekat jalan museum tu kan. Tapi tempat dia best lah sebab kita dapat rasa environment macam kingdom dulu lah. Kalau kita tengok cerita Scarlet Heart cerita pasal raja-raja dulu Korea kan. Aku tak tengok sangat K-drama tapi tahulah sikit-sikit. Dekat situ memang lawa gila lah sebab tembok dia dengan seni bina dia kita boleh tengok real depan-depan. So macam aku teruja lah time tu. Cuma masa tu kita orang pergi tu suhu dia negatif 14 darjah Celsius. So memang sejuk gila. Kau bayangkan kalau kau duduk rumah pun kau buka aircon 16 darjah Celsius pun tahan 2 jam je waktu dah sejuk. Ini negatif 14. Aku turun dari bas je rasa macam tak nak keluar cerita lah. So sampai kat Gyeongbokgung ni memang cantik lah istana dia. Ramai orang ambil gambar kat situ. Lepas tu situ ada disewakan hanbok ke hanbok, pakaian orang Korea dulu yang pakai tu kan. Dia boleh sewa situ, so boleh ambil gambar kat situ semua. So pulang balik kat situ. So antara lain selain pada Gyeongbokgung Palace tu, kita orang pergi dekat National Folk Museum of Korea. So basically macam kat Malaysia macam museum negara lah. Dia cerita pasal sejarah negara Korea. Dia tunjuk perang diorang dulu, macam mana kehidupan orang dulu, macam cerita pasal sejarah Korea lah. Dalam tu tunjuk artifak-artifak semua. Cuma aku tertarik dekat museum ni ada satu tunnel tu macam 10 meter kot. So macam kau lalu kat situ, dia akan bunyi burung tau keliling. So macam kau rasa environment orang dulu-dulu, bunyi burung-burung semua. So macam best lah pengalaman tu. Lepas tu belah malam pula kita orang pergi jalan dekat Myeongdong Street. Masa sepanjang jalan aku jalan kat Myeongdong Street tu memang makanan lah kiri kanan. Tapi bahaya sikit dekat Myeongdong Street ni, walaupun dia tulis halal kat situ, tapi kadang makanan situ tak halal pun. So korang pandai-pandai lah beli. Dan korang tengok masa diorang masak tu ada letak arak ke apa ke. Sebab diorang masak kat situ juga. Dia macam pasar malam juga. Myeongdong City ni memang pack gila orang. Memang ramai gila orang. Ada satu jalan ni, satu row ni, dekat situ jalan tu semua orang jual sweater ke baju-baju, so kain comel-comel yang selalu korang beli kat AG Shop. Kat situ memang banyak baju ni aku beli dekat situ lah. Dan harga diorang pun macam biasa-biasa je, macam biasa standard dekat Malaysia. Baju ni tak silap aku beli selai 5,000 won kot. 5,000 won kalau kat Malaysia dalam 18 ke 19 ringgit ke 20 ringgit macam tu lah. Masa kita orang pergi tu 1,000 won sama dengan 3 ringgit 70 sen macam tu lah, dalam 4 ringgit lah. So sekarang ni aku tak pastilah berapa. Keesokan harinya kita orang pergi Namsan Tower. Namsan Tower ni tempat mercu tanda lah. So actually Namsan Tower ni tak adalah tinggi mana, cuma dia buat menara tu kat atas bukit. So benda tu tinggi lah sebab bukit tu dah tinggi, dia buat menara tu lagilah tinggi. Macam tu lah. So Namsan Tower ni bukanlah menara orang kata macam tempat shopping ke, tak pun pejabat ke apa. Dia menara telekomunikasi. Cuma bawah tu adalah jual makanan sikit apa semua. Dekat Namsan Tower ni juga dia ada Love Tunnel. Love Tunnel ni ada satu lorong tu, tepi-tepi tu ada orang tulis nama dia dengan mak dia apa semua kan. Kalau macam dekat Paris orang pakai lock mangga. Kalau macam dekat Namsan Tower tu orang tulis nama-nama situ lah. Masa tu aku tulis nama aku dengan siapa macam tu tiba. lupa. Sebelum kita orang pergi Namsan tu, kebetulan pagi tu snow turun. Mula macam renyai-renyai, tiba-tiba macam lebat sikit lah. Tapi dia tak ada lebat sangat. Tapi kejap je, dalam setengah jam macam tu, lepas tu dia dah berhenti. So macam kita orang memang bertuah lah dapat snowfall sepanjang 4 hari duduk kat Korea. So selain daripada tu, kita orang pergi Seoul Central Mosque kat Itaewon. Itaewon ni sebenarnya bandar ni ramai orang Islam dekat Itaewon ni. So tu sebab dia buat masjid kat situ. So masjid tu macam masjid besar dekat Seoul tu lah, masjid paling besar sekali. Kalau yang jauh-jauh daripada tempat Itaewon tu, diorang maybe solat dekat rumah ataupun kat kedai-kedai pun ada tempat-tempat solat, cuma tak proper lah. So kita orang solat jamak situ, Zuhur dengan Asar. Masjid tu tempat ruang solat dia kecil sikit lah sebab mungkin tak ramai orang kan, tak ramai penduduk kat situ. Tapi masjid dia besar lah, kawasan masjid besar, cantik gila. So itulah sedikit antara tempat-tempat yang aku ingat lah. Actually kita orang ikut bawa travel agent. Wait a minute. Bawa travel agent.
So kalau travel agent ni tempat semua telah diatur, so kita orang ikut je. Flight, makan, tempat tinggal, bayaran-bayaran masuk, semua sekali dah termasuk dalam package tu. So nak cerita pasal makanan diorang, bagi aku makanan diorang not so bad sangat, sedap jugalah. Ada tempat-tempat makan tu memang sedap. Tapi bagi aku kebanyakan makanan diorang macam tawar sikit. Macam kat Malaysia kan macam-macam rasa dia kan. Makanan manis ada, makanan pedas ada, makanan masam ada kan. Tapi kat sana macam semua makanan rasa sama je, macam tu, lebih kurang lah rasa dia. So tu bab makanan. Bab culture diorang, nak kata friendly tu biasa-biasa je. Sebab diorang mostly memang tak kerti cakap bahasa Inggeris. Ada sekali tu aku tanya polis bantuan kat Seoul tu, kita orang sesat nak cari mall. Sebab tu aku tanyalah dekat askar tu kan, dekat polis bantuan tu, dia boleh jawab tapi macam pelak-pelak sikit lah. Lepas tu dia macam tak mahir sangat, dia tunjuk pakai tangan macam tu je. Tapi one thing aku suka culture diorang ni, diorang memang pembersih lah. Diorang memang jaga gila gigi. Aku tak tahu lah, ni dari segi sudut pandangan aku lah. Sebab ada sekali tu aku pergi masuk washroom tanda sawam lah, maghrib lah, dah nak maghrib lah masa tu, dah senja-senja lah, nak masuk malam kan. Lepas tu ada 2-3 orang masuk, dia pergi dekat depan cermin tu, dekat sinki yang ada cermin tu. Lepas tu dia keluarkan bodoh gigi dia bawa baik, dia bawa kat tepi. Aku macam, bagi aku benda tu baru lah. So macam teruja je lah. Gula? Gula, no sugar, no sugar. No sugar? Pure, natural. Madu. Madu. Oh. Sangat keras madu. Very keras madu. And this, tepung jagung. No sugar inside, all handmade cookie. Okay. First, make a lubang. Make another lubang. Like donut, I love madu, I love Malaysia. Stretching. Tarik. A long time ago, nobody, only Korean king special cookie. Do you know any Korean king? Don't know? Don't know. Sejong king, famous king. Sejong king, Gojong king, Sukjong king. Now Korean king, Song Joong-ki, you know? Song Joong-ki. Malaysia king, Najib and Rosma. Najib dan Rosma. You I'm know. gonna make double. I make 16,000 stream of money. 1, right? 2 double 4 double 8 double 16 double 32 double 64 128 256 512 1,024 1,000 just like noodle, right? But I say 16,000, not yet. 2,048 4,096 8,192 finally 16,000 madu. Wow. Count this side please. 1, 2, 3. Wow. Rambut nenek. This time make cookie. Now make chocolate flavor. Chocolate flavor. Gulung. Traditional cookie. Okay. So itulah sedikit pengalaman aku kat sana. Korang kalau berpeluang untuk pergi sana, pergilah tengok tempat orang kan. Kita pun explore benda baru semua. And last but not least, aku pun masa tu ada buat satu video, tapi video aku pun tak ada basic knowledge dalam videography time tu. So rakam terabur sikit lah. Kalau korang nak tengok-tengok usah-usah bolehlah tengok video ni, perjalanan aku daripada Malaysia sampai ke Korea, sampai balik. So thanks for watching and stay tuned for the next video. Cringe dulu.